billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia. Rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di pagi Jumaat pertama untuk tahun baru ni 1445 Hijrah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di hari Jumaat ini, kita lipat kali gandakan lagi ibadah kita, amalan kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga salah satu bentuk kita beribadah adalah dengan kita menambah ilmu. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama di rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu lagi kita untuk edisi 21 Julai 2023 bersamaan 3 Muharram 1445 Hijrah. Seperti biasa sedang betul sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita akan membawakan topik-topik yang cukup penting, cukup bermanfaat untuk kita sama-sama pelajari. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari topik berkaitan dengan bonus Allah buat musafir. Dan juga sidang betul sekalian juga boleh menonton siaran pada hari ini secara HD high definition di www.tonton.com.my insya-Allah. Jadi untuk perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan topik kita, bonus Allah buat musafir, bersama dengan saya yang akan menjawab soalan-soalan yang akan diajukan oleh sahabat-sahabat sekalian adalah salah seorang, siapa lagi tidak bukan pengasas kepada Madan Murtada Dakwah Center kita pada pagi ini. Siapa lagi? Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? Baik, ceria-ceria pada pagi ini insya-Allah Ustaz. Jadi sahabat sekalian, ada sebenarnya soalan yang ingin diajukan kepada kami. Seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Sebagai permulaannya sahabat sekalian, kita nak tahu dengan serba sedikit tentang topik kita pada pagi ini. Apakah yang dimaksudkan, definisi bagi topik kita bonus Allah buat musafir ini, dan juga ke manakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini. Jom sama-sama kita dengarkan daripada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terima kasih pada Dinda saya dan Luqman dan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan untuk tajuk yang sangat baiklah untuk sama-sama kita ambil faham dan cakna berkaitan musafir. Kadang-kadang kita ni tak tuntuang juga, kita tak faham konsep musafir, kelebihan musafir, rukhsah dalam musafir, hak dalam musafir, hak kharyah dan balad dalam musafir. Apa itu mukim, apa itu bermastatin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan cuba merungkaikan dengan kadar yang termampu dengan soalan-soalan yang ditanya oleh rakan-rakan penonton yang soleh-soleh, manusia kiriman Tuhan belakang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan kita harapkan semua dalam kesihatan yang baik untuk kita boleh menjadi salah seorang yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita keluar untuk melihat dunia ini, untuk kita mengembara, untuk kita keluar menjadi golongan orang-orang yang bermusafir. Kerana di situ adanya satu bentuk keberkatan yang sangat luas, khususnya kepada orang yang mengambil iktibar untuk melihat alam ini dengan penuh dengan
dengan penuh dengan hikmah dan kebaikan insya-Allah. Dan insya-Allah ramai yang maklumkan di Facebook ada sedikit masalah teknikal audio katanya. Jadi insya-Allah kita cuba selesaikan semampu yang mungkin. Kadang-kadang biasalah tuan, Allah mungkin teknikal yang perlu kita perbaiki insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tuntaskan perbincangan pada pagi ini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita usahakan yang terbaik untuk menyediakan agar tuan-tuan tidak keliru dengan penuh pengetahuan insya-Allah. Insya-Allah, itu sebagai permulaannya. Dan juga Ustaz sendiri pun adalah seorang musafir pada saat ini daripada Kedah datang ke Selangor ini untuk sama-sama berkongsi ilmu kepada kita semua, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya Ustaz, ramai daripada kita nak faham Ustaz tentang istilah musafir ni. Kadang-kadang ada orang yang daripada contohnya daripada satu kawasan ni pergi tempat tak sampai pun 60 km, dia kata boleh tak nak buat jamak. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, bila sebut tentang musafir ini, kita kena faham apa syarat untuk menjadikan kita sebagai seorang musafir yang cukup untuk mengambil rukhsah yang Allah sediakan. Ada beberapa rukhsah yang disediakan. Di antaranya kena faham berapa nilai perjalanan ataupun jauh perjalanan untuk membenarkan seseorang itu diiktiraf sebagai orang yang musafir. Maka fatwa kebangsaan telah menggazetkan mengikut daripada JUPEM ataupun Jabatan Ukur yang berautoriti di Malaysia, adalah jaraknya adalah 81 km. Kita kena faham dulu. Berapakah jarak dari segi khariah dan balad pula? Maksudnya bila kita boleh mula untuk jamak dan khasar? Adakah saat kaki keluar daripada rumah, ataupun keluar daripada kampung, ataupun keluar daripada daerah, ataupun keluar daripada negeri? Maka kena faham juga disebut dalam bab antara khariah dan balad itu adalah 11 km. Jadi kena faham dalam kepala otak kita bila nak sebut tentang dua marhalah, dia mestilah melibatkan at least paling koman paling cak ayam adalah 81 km. 81 km ni dengan anggaran kita tak adalah dapat mungkin actual, cuma biasanya dengan platform-platform yang kita gunakan di dalam apps kita itu, ada sebahagiannya adalah mungkin tidaklah tepat 100%, tapi anggarannya insya-Allah melebihi 81 tu kira aci dah. Walaupun dalam perbahasan berapakah jarak dua marhalah itu berlaku perbahasan yang panjang, maka kita mengambil bahasa mudahnya, kita ambil terus kesepakatan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, agar sebab kita travel ni bukan dalam Kedah saja, bukan dekat Penang saja, bukan dekat Selangor saja, bukan KL saja, kita akan travel mungkin merangkumi seluruh negeri dalam Malaysia. Maka sebab tu saya mengajak untuk kita mengambil terus indikator yang dah dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada jarak 81 km itu mencukupkan kepada syarat untuk meletakkan kita sebagai seorang musafir yang mengambil rukhsah yang Allah sediakan. Nanti kita akan bahaskan panjang berkaitan apakah rukhsah dan sebagainya, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi 81 km itu adalah jarak minima. Kadang-kadang sekarang ni kita dah ada pelbagai aplikasi Ustaz untuk kita tengok ataupun kesan berapakah jarak perjalanan kita itu. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut dan juga memberikan pencerahan awal tentang makna sebenar musafir kepada kita semua, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan perbincangan kita dengan meraihkan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita daripada Fatin Syuhaidah. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, apakah adab bermusafir yang boleh kita amalkan? Dan soalan keduanya, adakah doa sebelum musafir sama dengan doa sebelum memulakan perjalanan biasa, atau ada doa yang khusus? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Fatin Syuhaidah untuk soalan sangat baik untuk pembuka bicara kita pada pagi ini. Ada dua soalan di situ, kita cuba kata satu persatu. Yang pertama ditanyakan berkaitan apakah adab bermusafir. Banyak sangat ada adab yang disebutkan. Di antaranya Imam Nawawi menyebut dalam kitab dia ada hampir 20 adab yang kita boleh ambil sebagai iktibar dalam melakukan musafir. Tetapi kita mengambil pada pagi ini ada lebih kurang 7 adab bersabit dengan hadis baginda Nabi SAW. Berarti maksudnya di antara adab-adab ni semua Nabi usahakan untuk jaga ketika mana fatrah untuk bermusafir. Yang pertama, tuan-tuan salin, yang mana duk
saja duk tengok ni salin-salin sambil-sambil tu sambil di menggunakan platform media sosial ataupun ambil lah kertas dengan pen. Imam Ghazali kata ilmu ni macam binatang buah. Kalau tak tambat dia maka sadaqallahul azim. Kita pula kadang-kadang ingatan kita ni tak apa nak clear sangat, makan semut banyak kan, maka kita tulis. Nah, kadang kita tulis tu bukan hanya kita dapat manfaat, orang lain pun dapat kebaikan. Nah, ada 7 adab musafir yang kita boleh ketengahkan pada pagi ini. Yang pertama, sebelum untuk keluar bermusafir itu disunatkan kepada kita untuk solat sunat 2 rakaat sebelum musafir. Maksudnya sebelum keluar rumah. Nah, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Perkara yang terbaik yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli keluarganya apabila dia bermusafir adalah menunaikan solat 2 rakaat. Maksudnya semayang 2 rakaat, bukan lama pun. Bukannya sampai 2 hari setengah kan. Semayang tu lah. Kalau malas sangat qul wallah bagi 2 pun boleh. Kan, rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 2 ayat pun dapat manfaat dan kebaikan. Yang kedua, sebelum keluar daripada rumah digalakkan memulakan, kalau boleh kita plan trip perjalanan kita, disunatkan memulakan perjalanan pada hari Khamis. Ini hadis Nabi. Nabi SAW kalau nak keluar, nak bermusafir, Nabi akan pilih hari Khamis. Ketika perang Tabuk, Nabi habaq pada sahabat, kita akan bertolak pada malam hari Khamis. Kan? Dan ketika mana peristiwa-peristiwa yang besar yang lain pun Nabi suka mengajak para sahabat ketika Nabi bermusafir untuk berniaga dan sebagainya, Nabi akan cuba meletakkan pada hari Khamis itu ada pilihan. Seuntunglah siapa negeri-negeri yang Allah SWT cuti hari Jumaat Sabtu. Kami Kedah, Sempoi, jadi Johor, Kelantan, Terengganu, beberapa negeri yang mereka menggazetkan hari Jumaat tu cuti. Kalau hari lain tu nak buat macam mana? Kalau tak ada pilihan, tak apalah, tak jadi kewajipan. Cuma sunat ni apa? Kita buat dapat pahala. Itu je. Yang ketiga, sunat pada kita ini kalau nak bermusafir, Nabi ajak apa? Keluar pada waktu malam. Jadi juga sabit kepada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, Nabi kata berjalanlah pada waktu malam kerana bumi dijadikan lebih pendek pada waktu malam. Biasanya perjalanan pada waktu malam ni kita akan rasa jaraknya lebih dekat. Antara faktor yang ni, kalau kita ni memang kalau di Malaysia 12 itu fair, siang dan malam. Tetapi faktor tak panas, biasanya trafik akan lebih lancar, membuatkan perjalanan itu kita rasa lebih dekat daripada perjalanan pada waktu siang. Sebab tu saya terang, saya tak boleh bawa kereta siang. Saya memang daripada zaman berapa belas tahun lepas lah terlibat dalam dakwah ni, duk naik kereta ni memang saya akan bertolak waktu malam. Jadi driver saya dah tahu dah, macam contoh macam pagi ni, kita bertolak pukul, contohlah kalau biasa hari Jumaat ni, hari ketiga pagi kita tolak daripada Kedah kan. Kalau 3 pagi pun 6.30 boleh sampai sini. Bukan kata bawa laju sampai tak cecah tanah, tertinggal roh kat belakang dah. Bawa maintain 14, 12, 13 tu pun dah boleh lah, tapi lancar. Dia pagi-pagi ni tak kalut sangat kan. Jadi kalau siang memang sadaqallahu azim, memang tak ada 4 jam pun memang sadaqallahu azim. Jadi kalau boleh rancang perjalanan pada waktu malam. Maksudnya kalau nak bermusafir pada waktu malam ini sunat. Yang keempat, dianjurkan bermusafir ini secara berkumpulan. Ini Nabi juga sebut dalam satu hadis, Nabi kata kalaulah umat aku tahu tentang bahayanya bermusafir seorang diri, maka nescaya mereka tidak akan berani untuk keluar seorang-seorang. Memang keluar seorang pun bermasalah pun kan. Maksudnya bukannya ajak macam rombongan Cik Kiah, bawa sampai 1 bas 1 lori dah. Maksudnya cukuplah ada peneman ketika mana kita keluar ke mana-mana kan. Ajak kita ada buddy, ada co-pilot dia. Dan keselamatan diri pun kadang-kadang bila bawa ni takut kita makro sleep dan sebagainya. Bila ada partner duduk merapu sembang kat tepi, dia tak ada lah kan. Kadang-kadang tak tahuan punca sangat, buka lagu kuat-kuat, nyanyi lagu kan, pun dah kira okey kan. Maka musafir ini Nabi kan anjurkan untuk kita pergi secara berjemaah. Berjemaah ni tak wajib ajak sekampung, ada partner seorang dua pun dah kira ada kebaikan. Yang kelima, berdoa ketika musafir. Ini jangan lupa tuan-tuan, maksudnya orang yang musafir ni jangan lupa diri itu sendiri untuk berdoa. Nanti kita akan ada banyak, kita tengok pada soalan-soalan yang tanya tentang doa, kita akan cerita apa doa yang kita perlu baca. Yang keenam, minta didoakan oleh orang yang bermusafir. Tadi orang yang musafir itu kena banyak doa untuk diri dia, untuk keselamatan keluarga dia. Yang keenam adalah orang yang tengok orang nak musafir. Saya tengok Da'i Loman kita nak keluar pi, contohnya dia nak pi Afrika,
nak cari markah kat sana contoh je lah kan. Maka saya kena minta doa kat ustaz. Sebab Rasulullah abad kepada sahabat. Jangan kamu lupa minta doa kepada orang yang nak musafir. Sebab apa? Mereka ni doa dimakbulkan oleh Allah. Doa mereka ni tak ada ijab di sisi Allah. Kan? Maka kena minta. Lepas tu kena cari orang yang musafir ni, kita pi. Adab dia apa? Minta dia tolong doakan kepada kita. Dan yang terakhir, di antara perbuatan yang Nabi cukup jaga ketika bermusafir, Nabi akan bawa beg kecil untuk diletakkan barangan-barangan asas. Apa barangan asas? Nabi tak bawa power bank, Nabi tak bawa type C ke, tak. Nabi bawa apa? Tuan-tuan, Nabi akan bawa sikat, Nabi akan bawa cermin, Nabi akan bawa Allahumma salli alaihi celak, dan Nabi akan bawa minyak wangi. Tapi itu bersesuaian dengan keadaan Nabi lah. Maka maklum ni pagi ni kena guna modal ni. Kalau suami kata amboi ayam, dalam beg tu ada petik air, ada mesin basuh kan. Biasa dalam beg depan kan ada macam-macam. Abang kata, abang bawa beg ni sunnah Nabi SAW kan. Buh gincu, buh sikat, buh apa semua benda tu, itu adalah sunnah Nabi. Nabi akan bawa beg untuk apa? Untuk kendiri diri kan. Ni sampai berlengah, sampai dia ni buh Jumaat, Sabtu, Ahad kan. Gigi sampai nampak rongok, sampai warna kuning. Benda-benda tu kita nampak macam kecil. Tak, Nabi ajak kita dalam bermusafir, bawa beg untuk kamu bersihkan diri agar nampak comel Islam tu. Dan jangan bagi nampak selekeh. Jangan bawa kita ni bawa image sebagai seorang Islam. Bila nampak selekeh ni tuan-tuan, first impression orang akan lari dah. Kalau dulu kita jemaah-jemaah tabligh contohnya kita nampak dengan selekeh, dah lah ni dah. Kita tengok bagaimana brand tu dibawa balik dengan keadaan yang bersih. Kita tengok Maulana Helmi, Ustaz Farhan Da'i, mereka bawa dengan image yang bersih, image yang mesra, image yang tak ada nak nampak selekeh-selekeh dah. Maka menarik lebih orang dekat dengan jemaah-jemaah. Orang yang bawa Islam ini, ustaz-ustaz pun kita tengok. Dulu kita tengok Allah jubah kadang-kadang nampak tak sereka, nampak uduh sangat. Tapi sekarang Masya Allah, brand itulah dibawa ketika kita murni ke Islam, mengikut garis yang Nabi ajarkan, akan comel. Ini kalau kita tahu angkat takbir ni apa dia ni, Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ini lajak seminggu ni, jubah seminggu tak basuh. Jangan macam tu. Nabi ajak kita dalam bermusafir, kita buat image Islam, maka bawalah dengan keadaan yang baik agar orang tengok pun rasa mesra untuk didekati. Maka 7 adab ini, maka siapa yang sempat salin, maka agar orang lain boleh dapat kebaikan dan manfaat bersama. Itu yang pertama. Yang kedua ditanyakan, adakah doa sebelum musafir sama dengan doa memulakan perjalanan biasa? Baik soalan ni berkaitan doa. Baik tuan-tuan dengar bagi elok. Doa sebelum musafir ada doa khusus yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nabi kata, man arada an yusafira fal yaqul liman yukhallif. Nabi kata apa? Sesiapa yang ingin pergi atau nak keluar bermusafir, hendaklah dia mendoakan orang yang dia tinggalkan. Yukhallif ni orang yang ditinggalkan ke rumah, ahli keluarga dia. Nabi kata apa? Nabi kata, astaudi'ukumullahu alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Apa makna dia? Kalau tak boleh ingat bahasa Arab, tak apalah. Tuan-tuan, baca bahasa Melayu. Aku mengamanahkan kamu kepada Allah. Siapa? Keluarga yang kita tinggalkan. Kepada Allah, hanya Allah sebaik-baik penjaga. Kita tak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tak ada kekuatan sikit abuk pun. Hang 3 line ke 7 line ke, ustaz ke, ulama ke, cikgu ke, tak kira lah siapa dia pun, tak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Dan apa? Yang tidak pernah hilang simpanannya. Kita ni tuan-tuan macam-macam hilang. IC saya 10 kali dah hilang. Dah rekod kat belakang ada 10 dah. Kan? Dia semua benda kita lupa. Semua benda kita cuai. Allah tak pernah cuai, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah leka. Maka lepas tu kita minta doa sebelum musafir. Baik, doa perjalanan pula. Doa perjalanan yang kita selalu baca, di antaranya doa naik kenderaan, itu adalah doa yang dah baik itu kita baca. Bismillahilhamdulillah. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu betul lah. Hal kita duk baca, doa amalkan tu salah satu doa yang baik. Di antara doanya lagi kita boleh minta kepada Allah, Bismillahillazi la yadurru ma'asmin syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu doa juga bersabit dengan hadis yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi 3 doa ni tu pun dah cukup dah. Karena banyak-banyak lagi haram tak buat juga, rugi sangat. Jadi 3 sebelum dan ketika, dan nanti kita akan share, kalau sempat saya akan share doa bila sampai pula nak baca apa. Agar sempurna hidup kita
bermula dan perakhiran itu dengan kebaikan yang Allah redha. Wallahu a'lam. Allahu a'lam, insya-Allah. Jadi sebenarnya tertarik dengan Ustaz punya perkongsian tadi itu tentang doa aku tinggalkan kamu kepada Allah tu sama juga dengan bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika mana meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail sewaktu mana mereka ditinggalkan di padang pasir. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan pada pagi ini, cukup menarik yang kita berkaitan dengan bonus Allah bagi musafir. Namun sebelum itu kita berhenti seketika, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami Tanya Ustaz Biar Tahu yang kira kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, dibawakan khas oleh Murtada Dakwah Center pada pagi ini. Jom sama-sama kita ambil ilmu yang cukup berharga berkaitan dengan bonus Allah buat musafir. Apatah lagi kita sekarang sudah pun berada dalam bulan 7. Tak lama lagi dah nak masuk cuti musim cuti sekolah. Sudah semestinya kita sudah pun merencanakan untuk melakukan permusafiran. Jadi insya-Allah dengan topik kita bincangkan pada pagi ini, ilmu-ilmu ni kita dapat terapkan juga amalkan suatu mana kita nak memulakan permusafiran, di dalam permusafiran kita dan juga setelah selesai permusafiran kita, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa boleh untuk terus berkongsi ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi, dan juga ada ilmu tips-tips yang dikongsikan oleh Ustaz boleh kita karangkan di ruangan chat di bawah tersebut untuk kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Jadi jom kita teruskan beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada Syahiralia Muhammad kita. Jadi soalannya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Da'i dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, permusafiran yang bagaimanakah yang dikatakan mendapat bonus atau keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bagi pasangan suami isteri, apakah hikmah bermusafir ini dalam kehidupan rumah tangga mereka? Terima kasih. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Syahrilia Muhammad untuk soalan berkaitan kelebihan orang bermusafir dan juga bagi pasangan suami isteri jugalah. Yang pertama disebutkan dalam satu hadis daripada Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, aku sering mendengar berkali-kali Abu Musa Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau bermusafir, maka akan ditulis baginya seperti apa yang dia amalkan ketika ia bermukim dan sihat. Maksudnya tuan-tuan faham ke? Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, kedudukan hadis pada 2774. Maksudnya apa makna hadis ni? Nabi kata kat kita, kalaulah kita tengah sakit atau bermusafir, dua keadaan ini, sakit, musafir, dan kita tak mampu beramal seperti mana amalan biasa kita dah buat ni, contohnya semayang sunat, baca Quran, duduk di rumah mengaji, duduk di rumah kemas rumah, apa-apa jenis ibadah yang kita duk buat sebagai rutin harian kita ni, tak boleh buat ketika dua keadaan, sakit atau musafir. Kan keluar kereta, takkan nak serika baju luar kereta, kan, takkan nak basuh baju luar kereta, nak bawa mesin basuh sumbat dalam kereta ke, tak boleh nak buat kerja-kerja hakiki kita buat. Tapi Nabi kata, kalau itulah kebiasaan yang kita duk buat, maka Allah akan nilaikan pahala sama macam kita duk buat tengah musafir. Tu kelebihan musafir. Yang kedua, ketika sakit, duduk atas katil tu tengah sakit kan, bukan buat-buat sakit demam kora ni, memang betul-betul demam, memang betul-betul tak sihat, maka Allah akan catat pahala macam dengan doa ibadah harian kita yang lain. Itu yang pertama, kelebihan dalam musafir. Dan untuk keluarga ataupun pasangan, kelebihan kepada pasangan suami isteri ini, Allah SWT, permusafiran yang Allah bagi apa? Yang pertama, merapatkan kekeluargaan. Lalu ni dia panggil healing. Dan healing ni tuan-tuan, dia bukan kena wajib pergi tempat yang ganas-ganas, tempat mahal-mahal. Kadang-kadang tempat-tempat cak ayam pun dia healing. Betul, tempat biasa yang tak perlu kos yang tinggi pun. Betul, tuan-tuan tanya saya rasa saya lagi seronok duduk dalam negara kita berjalan. Terus terang. Saya bukannya kategori yang duit anak papa megah holding tak. Saya pun tak ni. Tapi kalau bagi pilihan, saya suka dalam negara. Makanan mudah. Kan, culture yang kita dah faham dah. Kalau pergi luar negara, Allah, makanan depa memang tak kena dengan tekak.
Kita jenis bangsa makan pedas, kita jenis bangsa yang makan nasi jenis ada lauk. Tiba-tiba pergi sana jenis nasi kering, ya kita tak boleh cannot go. Rasa tak bersambung saya otak. Kan? Lepas tu kata nak pergi healing-healing, bawa bermusafir ini tak wajib pergi tempat-tempat yang heboh-heboh, yang gambar ganas-ganas. Kalau nak buat gambar-gambar lah ni pakai foto AI ya tuan-tuan. Pergi kat Photoshop edit lah. Nak duduk kat Jerman boleh, nak duduk kat Perancis boleh, nak duduk kat Menara Bosnia boleh, jambatan Bosnia tu pun boleh, ayat terjun paling tinggi di dunia, lompat duduk ayat terjun tu pun boleh. Jadi benda zaman lah tak sedut pening-pening lah. Fokus kepada kadar kemampuan kita. Nah, walaupun kadang-kadang kita pergi Langkawi saja, pergi Kuala Terengganu makan celup tepung je. Weh, tapi best tu. Kan, sekali-sekali buang tabiat yang jom bukit biar kita. Kan, baju tak apa. Baju bawa 3 lai sudah. Sonok dia kadang-kadang buat element of surprise itu. Untuk pasangan suami isteri dia akan mengeratkan hubungan rumah tangga. Try buat. Saya kadang-kadang isteri saya buat aja gila kata yang jom pergi sarapan kat mana? Cameron Highland. Pergi sarapan balik ah. Kan, mengikut pada keadaan kemampuan kita, tapi dalam keadaan untuk kita yang penting dapat kepada fatrah musafir itu. Dan tuan-tuan kena faham, bila sebut tentang musafir, kan Allah ajarkan kita musafir, apa kelebihan dia? Tuan-tuan ingat, air kalau dia bertakung, air itu akan jadi kotor. Manusia kalau tak keluar daripada kawasan dia, biasanya dia akan main rasa keledak-keledak tu tak best. Sama macam ayak. Anak panah dia perlu dikeluarkan daripada busur untuk mendapatkan momentum dia. Nah, jadi singa dia takkan tahu kata dia cengir kalau duduk kat tempat dia ya. Dia kena keluar daripada tempat baru dia nampak cengir tak cengir, raja rimba ke raja tak raja. Kan? Maka segala benda yang berlaku itu sudah pastilah ada percaturannya. Maka kenapa Allah memberikan arahan untuk kita ini, perbanyakkan untuk kita berjalan di atas muka bumi Allah, sehingga Allah memperjalankan Rasulullah juga. Kan, dalam surah Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila akhir ayat. Dan Allah memperjalankan hambanya siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Mekah pergi ke Madinah, Madinah pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, Bukit Tursina pergi ke Baitul Laham di Palestin, daripada batu pergi ke Baitul Maqdis. Itu Allah memperjalankan Rasulullah untuk melihat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan dalam surah Al-An'am juga bagaimana agar kita ni keluar melata dari kaum kami melihat kebesaran Allah. Maka terlalu banyak hikmah kalau kita nak bincangkan, apatah lagi kepada pasangan suami isteri. Maka suami di luar sana saya mengajak, kalau ada sedikit kemampuan, bawalah isteri pergi healing. Kadang-kadang pasangan kita ni pun dia burst kan, terlalu jaga anak kan, lepas tu mungkin mai pula keadaan datangnya haid, kemudian datang pula masalah yang lain, dia mai tu kadang pada kita nampak macam alah benda tu pun you bukan buat apa sangat pun. Tak, kita tidak berada pada keadaan dia, dia tak berada pada keadaan kita. So the best adalah kadang-kadang me time sekejap kan, bawa dia pergi, kadang-kadang bukan nak lama sangat pun, pergi sekejap-sekejap pun, tak sampai sehari pun, kadang-kadang benda tu dah memberikan bunga-bunga dalam hati dia agar ketenangan itu dapat dikembalikan. Maka bermusafir ini adalah satu benda yang baik, apatah lagi dalam rumah tangga. Maka siapa-siapa yang terlalu workaholic, yang terlalu sampai tak ada masa, langsung carilah masa tersebut. InsyaAllah saya doakan Allah bagi kelapangan. InsyaAllah esok Sabtu dan juga lusanya Ahad tu ada masa untuk bawa pasangan kita ni untuk healing time ataupun me time bersama dengan, untuk memperbaiki. Kadang-kadang mungkin ada hubungan yang nampak renggang sikit. Ini adalah masa untuk kita tautkan kembali. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Syahiralia kita. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah perkara-perkara rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan kepada orang yang sedang dalam musafir? Dan soalan keduanya, bagaimana untuk mengetahui penetapan kadar perjalanan sejauh 2 marhalah? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, soalan kedua tu Ustaz dah jawab tadi di awal tadi. Saya nak tambah sikit Ustaz. Kadang-kadang kita dekat di bandaraya metropolitan ni Ustaz, kadang-kadang perjalanan tu tak jauh mana pun Ustaz, 20 ataupun 30 km saja, tapi mengambil masa kadang-kadang sampai 3 jam. Adakah dibolehkan untuk bermusafir pada saat itu Ustaz? Silakan. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan yang sangat baik. Yang pertama, kita jawab soalan berkaitan apakah rukhsah-rukhsah yang dibenarkan kepada orang yang berada pada fatrah musafir. Ada 6 rukhsah yang diberikan kelebihan. Dia ada banyak, tapi kita ambil yang betul-betul
dalam satu kitab kita tengok ada 7, ada 8. Tapi kita ambil 6 ni yang sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 6 ni rukhsah yang diberikan secara total kepada orang-orang, kepada pilihan kepada orang-orang yang bermusafir. Yang pertama adalah untuk mengkhasarkan solat. Dia ada beza kenapa jamak dan khasar, kerana dua-dua itu adalah istilah yang berbeza. Jadi dengar bagi elok. Yang pertama, khasarkan solat ni apa? Dipendekkan solat. Maksudnya yang 4 jadi 2, yang 3 tak ada jadi 1,5, yang 1 dengan tak ada jadi 1, yang 2 tak ada jadi 1. Maksudnya hanya dibenarkan pada Zuhur, Asar dan juga Isya agar dikhasarkan menjadi 2 rakaat. Ini perbuatan sabit kepada baginda Nabi SAW. Nabi pernah semayang di Madinah, di Madinah 4 rakaat, kata Sayyidina Anas bin Malik, dan ketika sampai di Hudaibiyah Nabi buat 2 rakaat saja. Jadi mengikut pada Allah Samad rukhsah yang diberikan. Yang kedua, kelebihan pada rukhsah kepada orang yang bermusafir ini adalah boleh menjamakkan solat. Kalau tadi boleh dipendekkan solat, maka jamak boleh dihimpunkan. Jamak boleh menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Maksudnya Asar duduk dekat jadi Zuhur duduk kat Asar, ataupun Asar duduk kat Zuhur, ataupun Maghrib duduk kat Isya, Isya duduk kat Maghrib. Jangan dia buat lok-lak pula. Dia tak pernah mengaji, dia dengar jamak. Dia buat apa? Dia buat Maghrib dengan Asar balik awal terus. Jamak ni kalau jamak takdim Zuhur Asar, kalau jamak takhir Asar Zuhur. Kalau sama juga istilah dia, kalau takdim jamak yang disebut diawalkan Maghrib Isya, jamak takhir Isya dengan Maghrib. Itu untuk mudah kita faham. Itu untuk jamak. Dan Nabi SAW sendiri pun Nabi pernah semayang yang Nabi himpunkan ketika perang Tabuk. Nabi menghimpunkan solat jamak dan khasar solat ketika perang Tabuk tersebut. Maka sahabat riwayatkan kepada sahabat yang lain. Yang ketiga, tiada Jumaat bagi orang yang bermusafir. Cuma dalam perbahasan dalam mazhab Syafi'i mengatakan sebahagiannya nak menghilangkan mendapat kelebihan rukhsah untuk tak sembahyang Jumaat ni kena keluar sebelum daripada subuh. Ada pun pendapat yang lain dibenarkan, cuma kita dalam mazhab Syafi'i kita ambillah dengan pendapat tersebut. Maksudnya kalau kita tak mau sembahyang Jumaat pun keluarlah awal sebelum daripada azan subuh. Yang keempat, tak payah puasa ketika bulan Ramadan. Ada pilihan. Maksudnya kalaulah tak larat sangat, panas lik-lik ni orang dah panggil kan, panas tak relax, tak guling-guling punya, maka boleh bawa pula kepada kemudaratan. Kalau gagah juga selagi tak cukup oksigen kan dan sebagainya, letih sangat kalau tak ada langsung, tak minum air langsung dan sebagainya, bawa kepada mudarat, maka dibenarkan untuk kita buka puasa. Ukuran dia atas diri masing-masing. Cuma malulah kalau tanya saya, tak ada kerja apa sebab kamu musafir hang tak puasa. Tak ada bebanan apa-apa pun, relax makan Maggi. Kan? Duduk saja kat bilik makan koci. Jadi sayanglah. Sedangkan perang Badar para sahabat itu boleh berpuasa. Kan, tak kalau kita bawa kereta sikit nak manjal lebih, kan, nampak cak ayam sangatlah kalau begitu keadaannya. Kan? Yang kelima, tidak perlu solat rawatib kecuali subuh, solat subuh. Solat rawatib ni solat sunat. Maksudnya tak perlu buat pun tak apa. Sebab macam mana nak buat? Sebab apa? Kita dah gabungkan di antara solat-solat. Tapi subuh dah memang tak ada jamak, maka boleh dibuat. Qabliyah subuh itu solat yang sangat dituntut, maka buat. Allah SWT. Yang keenam, solat sunat atas kenderaan. Solat sunat atas kenderaan, maksudnya tengah duduk-duduk tu pun kalau ada wudu, angkat je takbir. Kalau tengah bawa kereta boleh tak? Boleh. Tengah bawa kereta, cuma janganlah pergi sujud sampai ke bawah, siapa nak pegang steering. Janganlah betul sangat. Macam kadar Allahu Akbar saya pegang steering. Bismillahirrahmanirrahim. Baca macam biasa. Kan? Sambil baca Allahu Akbar, sambil mata nampak. Duk tengok. Sambil Allah man hamidah. Allahu Akbar. Jadi itu kadar dia. Baik, untuk soalan yang kedua tadi 6 tu saya rasa tuan-tuan Salin, untuk soalan yang kedua saya rasa kita nak beri rehat sebentar Ustaz. Nak tahu untuk kita nak menjawab soalan yang panas. InsyaAllah soalan kedua ni soalan untuk kita yang berada di Badan Metropolitan ni. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami untuk tahu jawapannya. Kita berhenti berehat sebentar. InsyaAllah kembali sebentar saya lagi. Sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan bonus Allah.
buat musafir. Sidang betul sekalian, anda juga boleh menyaksikan rancangan secara langsung Tanya Ustaz ini menerusi tonton.com.my. Jom sama-sama kita ambil ilmu kita dapat ini dan kita dalam masa yang sama juga kita berkongsi kepada sahabat-sahabat kita dan juga kalangan yang rapat dengan kita untuk sama-sama kita mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu cara untuk kita nak menjana saham pahala buat kita semua, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita dengan meraihkan tadi soalan yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan satu soalan yang itu sudah pun terjawab sebenarnya, tapi juga berkaitan dengan masa, Ustaz. Dia dengan konteks masa ni, Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik, sedikit saya nak bagi untuk soalan yang kedua tadi. Yang pertama berkaitan kadar jarak tadi. Tuan-tuan nanti boleh rujuk kepada Jawatan Kuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan bagi kali yang ke-118 bertarikh pada 16 dan 17 Februari 2021 yang membincangkan soal hukum penentuan kadar marhalah Qariyah dan juga ini balat tadi. Kadar dia adalah 81, minimum adalah 81 km. Adapun itu dah takribi ni maksudnya apa? Anggaran. Maksudnya tak perlulah sampai tarik tali tip dan sebagainya. Yang kedua, hak sempadan Qariyah, maksudnya waktu mana boleh mula untuk jamak dan qasar setelah mana keluar dari rumah ataupun perjalanan yang kita rancang memang lebih dari 81 ke atas adalah selepas 11 km. Jadi boleh fatwa kebangsaan lah. Jadi saya sebut tadi pada 16-17 Februari 2021 kali ke-116. Itu persidangan oleh fatwa kebangsaan. Baik, kita pergi kepada soalan kedua yang ditanyakan oleh Allahumma Samad Da'i Luqman tadi berkaitan dia keluar tapi tak cukup jarak. Jarak tak cukup dua mahalah. Keluar daripada contohnya Damansara Utama ni, keluar daripada studio TV3 ni, kita nak balik ke, cuma nak pergi ke Kajang. Kajang tak cukup. Kajang mungkin berapa? 30 km. Tapi perjalanan di KL ni tuan-tuan memang hanya manusia kiriman Tuhan je yang betul-betul boleh tahan. Saya tu terang, saya memang tak boleh cannot. Saya tak boleh. Sebab tu saya tak boleh duduk kat KL. Saya tak sabar untuk nak duduk dalam jam tu. Saya rasa sebab saya rasa buang masa lah duduk dalam jam. Tapi kalau orang Kuala Lumpur ni memang saya bukan respect, suspect tu ya. Kan tak relax lah tuan. Baik, keadaan dia tak cukup untuk digelar sebagai musafir sebab syarat musafir tadi kena apa? 81 km. Jadi macam kan nak pindah Kajang pergi ke 09 kot. Tak boleh, lagi jauh. Kan? Jadi apa keadaan dia? Maka dalam mazhab Syafi'i ni, saya bincang dalam mazhab Syafi'i maka dalam sebahagian pendapat yang besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak, dia boleh solat kalau dalam keadaan darurah maksudnya jam ni ada banyak, kita di Malaysia ni tak ada halangan sangat pun. Berhenti dekat stesen minyak ada surau, berhenti kat masjid ni keliling merata ada surau. Tetapi dalam darurah yang memang tak boleh nak berhenti, tak boleh nak berhenti, yang memang kadang-kadang ada start yang tak jalan langsung, kalau kita berhenti berjalan ke zalim orang lain pula lagi bertambah jam, maka ketika itu dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk solat hormat waktu dalam kereta. Mayang macam biasa hormat waktu, macam saya kata tadi Allahu Akbar macam biasa, tetapi wajib diganti bila sampai destinasi. Begitu juga pandangan daripada Syekh Ali Jumaah ya, berkaitan orang yang duduk di atas flat. Di atas flat, maka semayang hormat waktu bila sampai destinasi wajib dia kena qada balik untuk semayang yang betul. Maka terpulang kita nak rasa keadaannya, kalau cuma pada saya kata kalau dalam Malaysia ni insya-Allah jam tengah mana pun boleh berhenti, banyak tempat-tempat yang kita boleh untuk solat sekejap. Tapi biasanya waktu maghrib lah yang agak kritikal sebab waktu yang sangat pendek. Waktu yang sangat pendek, maka kalaulah memang darurah itu tak boleh nak elak, maka dibenarkan. Cuma dalam bab ni 81 dua marhalah itu dia berbeza dengan orang yang duduk di perjalanan laut. Laut ada kitab fiqh yang menyebut khas berkaitan fiqh mu'assarah berkaitan orang yang duduk di laut. Kalau 81 km sebagai anggaran dia punya jarak memang jauh, tak relax berpuluh jam sebab ombak di laut ni membuatkan kadang-kadang 2 km knot daripada darat itu pun dah jauh gila dah. 10 km tu dah jauh gila dah tuan-tuan. Kadang-kadang maka dalam kitab fiqh menyebut, maka dia mengambil iktibar pada jarak di atas darat berapa 81 km itu. Biasanya mungkin mengambil masa 1 jam. Maka begitulah
ketika mana duduk di laut, maka apabila kadar 1 jam lebih pada kadar darat itu, maka dibolehkan seorang itu untuk mendapat pada fatrah musafir. Nah, itu dah sebahagian ulama dalam bab perjalanan laut. Tapi cerita dia tu laut maklum. Jangan duk kira awal-awal terus surrender pakai kod darat pun pakai laut. Dia kata ustaz 10 km pun kira aci sebab senang saya nak pergi pasar pagi-pagi kan, tengah hari balik saya boleh buat jamak. Jangan macam tu maklum. Maka ingat hukum ni bukan kita nak bermudah-mudah dengan hukum kan, tetapi kita belajar agar diberikan kemudahan. Nah, ambil kemudahan untuk kita ambil manfaat, agama itu tidak membebankan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ada perbezaan di antara jalan laut dan juga jalan di darat tersebut. Jadi mudah-mudahan kita mendapat satu ilmu. Saya pun baru tahu saya dapat berkaitan dengan ilmu tentang perjalanan ataupun tempoh masa di laut tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi jom Ustaz, kita bersama soalan berikutnya Ustaz daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Solat jamak dan qasar merupakan salah satu bonus Allah kepada musafir. Bagaimanakah pula pengiraan hari yang membolehkan mereka dianggap musafir untuk mengqada dan menjamakkan solat mereka? Mohon penjelasan ringkas dari Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada soalan daripada Puan Nurul Huda Tajuddin. Sebelum kita pergi kepada jawab soalan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk buat satu kebaikan sebelum nak musafir. Nak musafir ni kena kos. Hak pagi ni boleh buat satu kebaikan tanpa kos. Tuan-tuan sebarkan program kita pada pagi ni melalui platform-platform yang ada. Tekan butang share, tekan butang like. Bukan payah pun tuan, tak patah jari, tak tergeliat pun jari. Even tak melecet pun jari kita. Jadi saya nak ada 1,400 orang yang sedang menonton pada pagi ni. Sebar-sebarkan. Suatu hari mungkin kita akan bermusafir. Hari ini mungkin orang lain sedang bermusafir. Dengan asbab perkongsian kita berkat hari Jumaat ni, Allah catatkan sebagai amalan yang bertambah melimpah ruah. Ni minggu pertama tahun baru kita ni dalam kalender kita. Maka kita letakkan mudah-mudahan kita termasuk orang istiqamah menyebarkan kebaikan setiap hari. Paling kurang paling cak ayam tekan butang share. Jadi kalau 1,400 orang, bila sebut je terus naik 100, 100. Tapi janganlah larat nak kena sebut tuan-tuan. Jadi sebarkan 1,500 yang sedang menonton ni, sebarkan. Kalau tak sampai 2,000 begini memang cak ayam kita. Jadi jangan mencak ayamkan diri masing-masing, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan Nurul Huda tadi berkaitan solat jamak dan khasar ni adalah bonus daripada Allah. Ya, betul, itu adalah keringanan dan hadiah Allah bagi. Macam mana nak kira hari? Ini ramai yang terkeliru. Ada orang tu sebulan dia keluar tu kira dia haji. Hari-hari jamak khasar. Ni memang nak kena start dari ni. Tak boleh macam tu. Jarak yang disebut kita ambil di antara dalam kitab Fiqh Manhaj jilid yang pertama muka surat 186. Dengar bagi elok tuan, yang boleh catat. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaj jilid yang pertama muka surat 186 menyebut salah satu daripada syarat sah solat jamak dan khasar bagi musafir, yang pertama tidak berniat melebihi lebih daripada 4 hari yang dituju selain pada hari mula dan hari balik. Hari masuk dan hari keluar, bahasa mudahnya hari sampai dan hari nak balik tak termasuk. Ini kita formula dia macam mana, dengar dulu. Dan berdasarkan hadis daripada A'la bin Al-Hadrami bahawa Rasulullah bersabda, orang muhajirin bermukim ni adalah tempat yang dipenduduk di Mekah selepas selesai menunaikan manasik haji selama 3 hari saja. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, kedudukan hadis 1352. Adalah kitab sahih menyebut. Baik, maksudnya apa? Disebut dalam kitab Minhaj At-Talibin muka surat 44 yang dikatakan berapakah tempoh jarak ni tidak dikira daripada 4 hari itu 2 siang masuknya dan keluarnya mengikut pendapat yang sahih. Okey, pening baca kitab lama. Baik, macam ni keadaannya macam ni. Tuan-tuan pegang ni. Hari pertama sehari. Kemudian 3 hari di tempat yang kita nak bermukim tadi. Dibenarkan 3 hari. Kemudian hari balik, maka jadi 5 hari saja. So 24 jam hari yang pertama saya tolak daripada subuh sampailah subuh tu baru dikira itu adalah hari yang pertama perjalanan saya. Kemudian bila nak kira bermukim ni, pada hari yang kedua sampai tu, ni dia kira baru hari pertama. Yang ni kira takci dah. Yang ni kira buang dah. Ni hari yang pertama tadi, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau lebih di tempat yang sama,
maka kalaulah had lebih dari 4 hari, maka tak dikira sebagai musafir. Kita dah dikira duduk di tempat tu dah. Maka sebab tu kena faham kira. Jangan kalau seminggu pun seminggu dia tiba. Ustaz, kalau macam dia dah niat nak duduk satu tempat tu 4 hari, adakah dia sampai tempat tu dia dah... Kalau lebih dari 4 hari Nabi kata tadi, dia dah tak dikira sebagai orang musafir. Tapi perjalanan boleh. Perjalanan. Dalam perjalanan tu haji. Sebab tu kalau orang yang suka travel ataupun backpacker, ni bukan trik, tapi nak ambil manfaat pada rukhsah tadi. Jangan duduk tempat sama lebih daripada 3 hari. Berpindah-pindah lah. Dan berpindah-pindah ni maksudnya minggu ni duduk dekat sekian-sekian tempat. Kan, lepas daripada sehari 2 hari pergi tempat lain pula. Ni khusus pada backpacker lah. Tapi kalau kita rumah jangan pindah-pindah kot. Sebab apa nak ambil rukhsah tu? Allah penyegam tihang ni. 2 rakaat je pun nak tambah. Kan? Buat tulis bukan main. Kan, kalau tengok cerita, kan kalau iklan lama sikit marah penerbit marah, kan. Maka apalah sangat untuk kita, kalau kita mayang penuh pun tak rugi apa pun. Cuma ketika musafir tu ambil manfaat. Ada ulama kata kita ni seolah-olah sombong kalau kita tak mengambil rukhsah yang Allah bagi kepada kita. Maksudnya kita boleh musafir, kita boleh untuk jamak dan khosal, tapi tak buat. Dia kata apa, nak sembahyang tamam juga. Maka ada ulama yang mengatakan seolah-olah sombong kita dengan tawaran yang ganjaran yang Allah nak bagi, kita tolak. Macam contoh macam bos lah kata hang boleh balik awal, tak mau, nampak macam apa dia ni kan, puluh terlebih sangat dah, kenapa kan. Maka itu antara yang kita kena faham. Sehari perjalanan, sehari untuk balik, maka 3 hari adalah ruang untuk kita bermusafir. Total 5 hari. Dia tak ada istilah saya duduk di tempat yang sama 6 hari, tu ada something wrong somewhere. Kena check. Tak minum ketum, mungkin dia makan minum kena gam cap apa-apa ni kan. Jadi moga Allah bagi kebaikan dan kecerahan yang baik, insya-Allah. Jadi secara ringkasnya 5 hari. Itu secara ringkasnya untuk kita sama-sama faham. 5 hari itu adalah tempoh yang untuk kita bermusafir, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita akan berkaitan dengan bonus musafir, bonus Allah buat musafir. Dan sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, dibawakan oleh Murtada Dakwah Center. Pada pagi ini kita membincangkan topik berkaitan dengan bonus Allah buat musafir. Jadi Ustaz, bila kita sebut tentang musafir Ustaz, pihak Madat sendiri pun dah menyediakan satu inisiatif, iaitu berkaitan dengan kapsul hotel Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana tercetusnya ilham Ustaz untuk wujudkan kapsul hotel ini, dan juga apakah di antara fasiliti-fasiliti yang terdapat di situ Ustaz? Silakan. Okay, baik. Alhamdulillah, bila sebut tentang musafir, kita daripada awal penubuhan nak buat masjid itu memang dalam, kita dah maklum kepada arkitek, 2 elemen yang kita nak sangat. Yang pertama, masjid yang mesra musafir. Dari segi tandas, penggunaan, orang boleh main 24 jam, singgah main waktu mana pun kita buka. Yang kedua, masjid yang mesra kepada kanak-kanak. Bila orang yang kita, saya rasa kekangan kepada mak ayah nak bawa pergi masjid ni kadang-kadang not friendly untuk kanak-kanak. Kadang-kadang AJK cengih sangat, macam makan tebuan pun. Jadi benda-benda tu menjadi kekangan, jadi kita tak bawa anak-anak kita. Dan bila ni, lepas tu kita fokus kepada masjid kita. Kita ada 32 katil untuk kapsul hotel. Dan yang bestnya apa? Semua free of charge. Boleh je masuk bila-bila masa dan keluar bila-bila masa. Cuma janganlah pergi buat buah sangat, kadang-kadang sampai merosakkan tempat dan sebagainya, kita tak maulah. Dan yang kedua, di Madat sendiri kita dah siapkan homestay berkolam. Kalau tengok dalam gambar tu memang tak relax, kolam dalam rumah, jadi terpelihara lah aurat-aurat tu kan. Kadang-kadang bini kita pun teringin nak mandi kolam, tapi nak mandi kolam pergi share dengan orang kan, dia nak buat pelik belakang kan, nak buat kuat kupu-kupu, nak buat Pandela Renor punya terjunan pun tak mampu kalau pergi kat tempat orang ramai, nampak tak senonoh. Tapi kalau yang kita buat ni dia friendly lah, homestay. Dan insya-Allah kita dah siapkan tanah. Kalau ada duit yang lebih sikit setelah siap masjid, tahfiz semua ni, kita dalam proses nak membina hotel. Dan Ustaz tak membazir ke tak tuan-tuan? Hotel ni kita akan buat kerjasama dengan koperasi. Jadi dana bukanlah 100%, kita mungkin ambil cuma dalam sekitar 40% hanya daripada crowdfunding, adalah untuk sustainability. Untuk maklumat tuan-tuan, yang orang yang main di Madat sekarang ni sehari tak kurang lah daripada, saya katakan, 300 ke 500 orang hari-hari yang datang ziarah, tengok kucing lah, tengok tu lah, tengok macam-macam yang datang dekat Madat.
Jadi kebanyakan mereka ni perlukan penginapan. Jadi kalau di Madat tu ada penginapan kan dia jadi satu friendly. Takkan orang nak buat yai kat hotel kita kan. Hotel tu dekat sebelah masjid. Mau terbakar dia sekali kan, rasa panas lagi duduk hotel kan. Jadi kita friendly user, kemudian kita nak memudahkan musafir lah. Pada saya musafir ni kalau ada masjid, kalau seluruh di Malaysia ni, di dunia ni masjid buka 24 jam, kadar kemalangan akan kurang. Apa kena mengena pula Ustaz? Tuan tahu tak? Orang kadang-kadang nak berhenti tidur tepi jalan takut, jadi terus juga paksa. Tapi kalau setiap 5 km ada tempat dia boleh berhenti untuk dia rehat dan selamat. Bayangkan kalau semua masjid ada guard dia dan sebagainya, saya benda tu akan memberikan ruang yang lebih. Sebab kita boleh wujudkan peluang pekerjaan kepada guard-guard ni jarang. Pak guard ni naik Ferrari. Biasanya B40, mereka ni asnaf-asnaf. Jadi kalau 6,000 masjid di Malaysia, wujudkan 5 peluang pekerjaan. Satu masjid 5 peluang pekerjaan untuk guard-guard. Tak ada masjid yang muflis, jangan risau. Bagi peluang pekerjaan kepada orang. 5 orang guard tu dah bantu 5 keluarga. Kali dengan 6,000, ada lebih kurang sekitar 30,000 peluang pekerjaan kita boleh bagi. Kalau satu keluarga ada 4 isi rumah, kita boleh bantu 120,000 orang. Secara kita tak sedar dengan menghidupkan masjid 24 jam. Maka akan kes kecurian kat masjid akan kurang bila ada guard. Yang kedua, kes kemalangan akan turun. Sebab apa? Orang boleh berhenti, rehat dekat dalam kawasan masjid, ada penjaga yang tolong tengok. Tak adalah isu-isu yang matilah kereta lah, accident sebab macro sleep. Jadi benda tu kita nampak kecil. Pada saya tu benda yang besar. Kita tengok kebangkitan ni ada masjid Bushra di Berebuk yang buat perkenalkan 24 jam mesra musafir, itu sangat membantu dan orang berhenti pada setiap masa. Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan agar apa yang diusahakan oleh pihak Madat ni dengan wujudnya kapsul hotel tersebut memberikan satu contoh lah untuk masjid-masjid yang lain juga untuk melaksanakan perkara yang sama. Sebab kadang-kadang Ustaz, apa yang Ustaz kongsikan tu kita tak nampak Ustaz. Tapi bila Ustaz sebut tu baru kita nampak tentang jumlah yang kita boleh selamatkan, juga kita boleh berikan manfaatnya insya-Allah. Ni Ustaz, mungkin dekat luar sana ni depa tak mampu nak buat kapsul hotel Ustaz. Jadi apakah di antara usaha ataupun sumbangan yang boleh mereka lakukan untuk sama-sama bersama dengan pihak Madat untuk membangunkan kompleks-kompleks seperti ini Ustaz? Silakan. Baik, sudah pasti nak buat macam yang kita buat ni bukanlah mudah. Nak dapat kelulusan AJK tu mau terbalik meja-meja bincang kan, kita pun faham. Sebab tu pada saya, orang yang berduit, siapa-siapa yang dekat kampung-kampung yang ada rumah-rumah yang tak guna, kalau ada kadang-kadang mak meninggal, ayah meninggal, rumah tu ditinggalkan saja. Apa kata pergi bincang dengan pihak masjid, biar masjid jaga rumah tu, buat homestay. Kalau sebulan ada 4-5 orang pun masjid dah dapat. Kalau kata sewa 200, kalau seminggu ada 2, sebulan ada 8, dah dapat 1,600. Tuan rumah minta lah kat masjid kata 20% pun dapat 400 sebulan daripada tinggal duduk belah hantu je dalam rumah. Jadi sebab tu di masjid kita buat mesra, ada playground kanak-kanak, ada hotel dalam masjid, kemudian ada library. Jadi semua kalau mak nenek benda ni bukan kita buat untuk syok saja, tapi kita buat ni adalah untuk kegunaan orang ramai. Jadi siapa yang tak mampu boleh untuk pergi ke madatsenter.com, terlibat sama dengan projek yang kita bangunkan. Dengan RM1 pun boleh, RM5 boleh, RM10 pun boleh, RM100 boleh. Jadi kempen yang kita buat ni RM1,000. Tak wajib RM1,000 kan, tapi berapa nilai kita mampu silakan. Mungkin dah beli peluk dakap dan sebagainya, habis dah. Jadi bolehlah bagi dengan kadar kita nak. Dan tuan-tuan, untuk pagi ni alhamdulillah kita dah tulis buku berkaitan izin musafir. Dalam ni ada detail tentang ada adab nak musafir, apa syarat nak musafir, apa dalil-dalil musafir, apa doa ketika musafir, apa hukum-hukum dia. Jadi semua detail dalam ni kita dah cerita dah. Jadi tuan-tuan pada pagi ni ambillah manfaat dan kebaikan. Buku ni boleh taklah kereta, senang untuk kita nak. Kadang-kadang kita lupa dan niat mandi wajib pun kadang-kadang kadang-kadang kita lupa, apatah lagi musafir yang jarang-jarang berlaku. Jadi jarak tadi yang tanda jarak, berapa hari yang boleh. So dalam ni kita dah detailkan. Tuan-tuan, untuk pagi ni hadiah untuk semua penonton Tajalah Ustaz berkat Ahmad Ma'al Hijrah ni. Jadi kalau tuan-tuan tak menyumbang pun ambillah buku ni. Tuan-tuan pergi ke website kita madatsenter.com, dan tengok ada nombor telefon tu, request minta. Nanti dia akan hantar secara maya. Maya ni maksudnya secara e-book lah. Tuan-tuan cetak sendiri boleh, saya benarkan. Sebab memang dalam buku kita ni kita letakkan dah dibenarkan untuk kita benarkan untuk tuan-tuan untuk nak cetak pun tak ada masalah. Jadi ambillah manfaat dan kebaikan agar ada perkongsian yang baik. Kalau tuan-tuan rasa ada nilai buku ni, tuan-tuan bayarlah berapa pun, beli atas niat untuk menderma. Saya bukan masuk dalam poket saya tak bukan tu akaun Madat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan ini moga ada keberkatan bersama. Walaupun kita rasa macam
buku tu saya banyak dah duk beli, tak apalah, yang buku kita beli. Yang ni khas untuk buku musafir sahaja. Kan? Dia tak ada campur oleh, dia cerita bab resepi makanan, sambai-sambai ayam penyet, kan tak ada. Dia fokus kepada musafir. Jadi doakanlah keberkatan yang kita usahakan di Madat, bukan hanya masjid, bukan hanya tahfiz, bukan hanya rumah warga emas, bukan hanya rumah kucing, bukan hanya hang cangkul yang urus jenazah, bukan hanya hang cuci yang bersihkan masjid, tapi kita nak semua orang mendapat faedah dan manfaatnya daripada setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi saya doakan diberikan ganjaran syurga buat semua yang memberikan sumbangan daripada dulu sampai sekarang. Yang tak bagi pun tak apa, tuan-tuan tolong doa dan sebarkan. Pagi ni ada 1,700, tengok tak? Tadi 1,300. Saya cerita sikit dah naik 1,800, 1,700. Jadi jangan tu ni, share lagi. Kan 1,700 pun tekan lagi sekali butang share. Tak kalau siapa tekan butang share, saya doa agar Allah bagi keberkahan rezeki pada tuan-tuan, dan tuan-tuan siapa yang kakak-kakak yang butang share, saya doa agar suami lembut hati bawa pergi healing kat mana-mana. Kan? Mana tahu dengan berkat doa amir-amir ramai-ramai, suami balik lagi yang rasa teringin nak pergi mana-mana jalan, dapat healing free. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan tersebut. Tekan butang share, bantu sebar-sebarkan apa yang kita usahakan bersama. InsyaAllah tekan butang share, dan boleh juga untuk dapatkan kita punya kitab mudah sekarang ni untuk kita dapatkan ilmu berkaitan dengan musafir kita. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sampai sekarang. Tapi kita nak telaburkan tirai terlebih dahulu Ustaz di TV3. Sebab apa, sebentar saya lagi kita akan sambung di TV9. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9, dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan manfaat dan juga seterusnya ilmu-ilmu yang kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, bertepatan dengan topik yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu bonus Allah buat musafir. Mudah-mudahan lepas ni kalau kita nak pergi ke mana-mana, nak bermusafir, kita boleh amalkan setiap adab-adab yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini Ustaz, dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Jura Azrin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, dalam surah Al-An'am ayat 11 Allah berfirman, berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikanlah apakah hikmah bermusafir ini. Dan soalan keduanya, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan setiap yang bermusafir itu akan mendapat beberapa kebaikan. Bolehkah Ustaz terangkan kebaikan-kebaikan tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Jura Azlin untuk soalan yang baik. Dua soalan tadi, sebenarnya satu soalan je tu, berkaitan yang pertama, hikmah berjalan di atas muka bumi Allah berdasarkan dalam surah Al-An'am yang saya sebut ke awal tadi. Allah kata berjalanlah kalian di muka, kemudian perhatikanlah, maksudnya lihatlah kebesaran yang Allah jadikan alam ini yang terbentang luas, yang mana dari sekitarnya hari-hari ada yang menjaga dan memeliharanya. Yang kedua, soalan berkaitan apakah kelebihan dan kebaikan orang yang bermusafir. Hikmah dan kebaikan itu benda yang samalah, jadi kita cantumkan tulis. Ada 5 kebaikan disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkaitan kelebihan orang-orang yang bermusafir. Kerana Al-Imam Syafi'i sendiri adalah, dia ni bermusafir seawal umur dia 8 tahun. Disebut dalam riwayat, ketika umur 8 tahun, mak dia suruh dia perambat, dia keluar daripada rumah dah. Untuk apa? Pergi cari Imam Malik di Tanah Haram untuk belajar. Maka dia bermusafir pada umur 7-8 tahun lagi dah. Dia bukan sembang kari lah. Beliau sendiri pun walk the talk untuk bermusafir mendapatkan mutiara dan manfaat ilmu. Baik. Yang pertama, orang yang bermusafir ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dari segi hikmah dan kebaikannya adalah jika dia memerhatikan ciptaan Allah itu dengan iman. Maksudnya dia keluar tengok setiap benda ni dengan kebesaran Allah, melihat pada kebesaran Allah, maka dia akan memperolehi iman. Dia tengok dengan iman, dia akan dapat iman. Tengok dengan rasa takjub, kagum dengan setiap penciptaan ini,
maka mendapat pahala pada dia secara percuma je, free je, sambil tengok orang tu sambil healing tu dapat pahala free. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang yang keluar bermusafir ini juga, jika dia berhajat untuk mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu. Seperti Imam Syafi'i sendiri kan, boleh menghafal kitab kitab Imam Malik, banyak daripada ilmu-ilmu yang lain tu dengan tempoh yang sangat singkat. Maka para ulama kata itu adalah namanya keberkatan. Allah bagi keberkatan sehingga kan kitab yang susah, kitab Muwatta ni kitab yang besar yang orang lain pada kebiasaan tak boleh hafal. Kita matan jurumiyah pun kepala ekor kadang-kadang lupa. Kan? Tapi ini boleh hafal. Kitab Muwatta, kitab yang besar, kitab hadis, kitab fiqh dan sebagainya boleh hafal ni sebab apa? Ada keberkatan. Betul kata bila kita musafir niat untuk mendapatkan ilmu, Allah akan bagi ilmu. Yang ketiga, jika dia berjalan untuk menimba pengalaman, dia akan mendapat pengalaman. Melalui pengalaman dia akan mendapat asas hikmah. Bila kita tengok macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita pergi baru ni di Bosnia, di negara-negara Balkan, negara Islam ni kan, kita sedih tengok pengalaman yang mereka lalui bila mana anak-anak muda tidak diasah dan diasuh dengan ilmu agama. Hari ni kebanyakan masjid-masjid ditutup, Ustaz. Kenapa ditutup? Sebab tak faham tentang agama. Siapa nak hidupkan tentang agama? Semayang tak erti, Quran tak tahu nak baca, tudung tak erti nak pakai. So benda-benda asas yang kadang-kadang yang dia tak diajak. Kadang-kadang bukan tak tahu, mereka faham tapi tak diasuh, tak diajar, tak dididik dan sebagainya. Maka benda tu menjadi loophole yang membuatkan walaupun 90% orang di Kosovo itu Islam, tetapi mereka tidak ada pengamatan dalam kehidupan Islam dalam diri mereka. Arak boleh tengok dekat kedai-kedai biasa diminum oleh orang Islam. Dia tanya, arak apa masalah dia? Mak kami tak ada masalah pun. Mayang tak semayang. Kenapa tak semayang? Ayah mak ayah tak ajak. Benda-benda tu kita tengok pengalaman yang saya rasa alhamdulillah di Malaysia ni negara yang makmur. Subhanallah, dari segi masjidnya tak adalah sejarah ditutup, tapi kita tak mahu benda tu berlaku. Maka tolonglah didik anak-anak ni dengan agama. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, jika dia bermusafir untuk mencari kenalan, maka dia akan mendapat falyasil rahimahu, hubungan silaturahim yang baik. Dia akan dimurahkan rezeki pada dia. Maka sebab tu dalam bermusafir cari kawan. Seronok saya kalau bila keluar-keluar ni kita kenal kawan-kawan baru. Kan, bila pergi masjid tu kadang-kadang kita saja pergi jumpa dengan tu imam, dia salam. Macam baru ni di Bosnia saya jumpa dengan di masjid di dalam bandar Bosnia itu, masjid yang paling tak relax lah, paling ramai jemaah. Jadi jumpa dengan jemaah dia boleh cakap Melayu lagi. Kita ni penat speaking, tergeliat lidah kan terpeleot lidah. Dia kata apa khabar? Dia kata saya lama di Malaysia jadi tukang masak. Kata penat aku cakap bahasa Inggeris dengan hang. Kan starlight dia baru tahu. Ramah dia, anak dia panggil anak-anak dia kata jumlah makan di rumah dia. So ada kenalan lagi luas kita, lagi jauh kita berjalan, mudah-mudahan semakin banyak kenalan yang kita dapat. Yang kelima, kata Imam Syafi'i, kepada orang bermusafir ini maka dia akan banyak dapat peluang pekerjaan, banyak dapat peluang perniagaan. Rasulullah SAW sendiri pada umur Nabi 12 tahun Nabi dah ikut Abu Talib untuk pergi berniaga. Maka dengan asbab perniagaan itu Nabi tahu banyak jalan-jalan ataupun lubang-lubang untuk nak dapatkan perniagaan, untuk nak terlibat dalam dunia perniagaan. Maka sebab tu seawal umur 18 tahun disebut dalam kitab Sirah Nabi Dr. Mustafa As-Sibai, Nabi SAW dah menjadi partner Khadijah. Bukan jadi suami, jadi partner dalam perniagaan. Sebab apa? 6 tahun Nabi ikut Abu Talib tu dah tahu dah kat mana lubang-lubang nak berniaga, kat mana jalan-jalan nak berniaga, siapa dia punya supplier yang murah dan sebagainya. Kat situ menjadikan satu bentuk kebaikan. Betul kalau tengok kawan-kawan saya ada yang memang kalau tak ada kerja apa Ustaz, mereka akan pergi expo ataupun fair di luar negara. Yang macam baru ni di China mereka ada expo untuk construction. Jadi pergi tu kalau 3 hari pun tak ada Ustaz. Sebab expo tu terlalu besar, hak tak relax ni. Kalau kita pergi dekat Serdang baru ni pun dah gila-gila punya kan, expo usahawan dan innovation. Jadi bila kita pergi tu kita dapat peluang bisnes. Sebab saya punya arkitek pergi, dia kata Ustaz ada beberapa benda yang kita, jadi kita bawa balik that kind of technology ke Malaysia. Ya sebab tak ada lagi. Mereka boleh buat dewan dalam tempoh kurang daripada 1 bulan menggunakan sistem-sistem teknologi yang terbaru. Sekarang ni ada yang sistem, kalau kita tengok kalau kat masjid, di Masjid Madat kita pakai sistem ayak. Kalau kita tok tangan dia terus keluar, tarik dia terus berhenti.
Sebab berapa banyak pembaziran yang berlaku ketika ambil wuduk. Bila pakai paip biasa tu tuan-tuan, orang ambil wuduk, satu ambil dia basuh muka. Bila duk tenyih kat muka ni, ayak mengalir. Tuan-tuan, kajian dibuat 60% ayak dibazirkan ketika ambil wuduk. Halah, kita ambil, tahan. Lepas tu basuh muka, ayak dah mengalir. Lepas tu bila saya kat Sabah dekat pihak yang buat tu, saya kata cari yang dia tak membazir, letak tum keluar, tarik dia berhenti. Tak boleh main macam tu. Dia memanglah agak kos, tapi untuk long term sangat bermanfaat. Jadi teknologi ni kita boleh cari dengan jalan kita bermusafir. Negara-negara, sebab tu kita tengok di Malaysia sekarang banyak mana jenama luar. Makanan Korea, makanan Jepun, makanan Afrika. Saya pergi baru ni makanan Afrika. Kena fikir siapa dia nak makan, kedai penuh. Makanan Korea, kita tak boleh nak brain, makan dengan cheese lah, makan dengan tu, tapi penuh sedia. Maka siapa yang pergi tu? Siapa yang bawa mai? Orang yang bermusafir. Bezanya kita orang Islam dah terlepas. Kebanyakan authorized dealer kepada produk-produk sebegini dimiliki authorized dealer depa orang kita. Tapi depa pergi dulu. Kita pergi lah, betul pergi berjalan kita tengok, oh nampak benda ni nampak sedap kat negara lain. Try test market kat Malaysia, kalau okey bawa balik. Itu adalah peluang rezeki yang luas kepada orang yang banyak bermusafir. Jadi 5 kelebihan tadi disebut oleh Imam Syafi'i. Jadi menjawab soalan Nur Azlin telah, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi 5 kebaikan yang kita akan dapat sekiranya kita bermusafir. Banyak tu 5. Kalau dapat salah satu tu pun dah besar faedahnya untuk kita insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz, daripada Nazni Bakar. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Ustaz terangkan apakah sama pergi holiday itu juga dikatakan sebagai musafir? Saya dahului, jazakallahu khairan setiap penjelasan dari Ustaz. Sama-sama. Silakan Ustaz. Bagus soalan Nazni Bakar. Berkaitan kalau pi holiday, pi ye lah kan. Pi holiday adakah dikira sebagai musafir? Baik, dengar bagi elok. Sebab kadang ada orang tahu Ustaz, kalau pergi tengok bola, contohnya esok kan final bola JDT lawan KL dekat Stadium Sultan Ibrahim di Allahumma salli ala sahabat di Johor. Kan, jadi orang KL nak pergi sana jauh kan, ataupun orang daripada Johor juga, daripada Mersing, daripada negara yang belah-belah pantai timur ni dan yang belah ke utara ni, kalau pergi itu lebih 90 km, lebih 81 km, adakah dikira sebagai musafir pada perjalanan yang macam tu? Baik, menurut mazhab Syafi'i, kita bincang mazhab Syafi'i, saya tak mau kita duk belajar semua tapi kita tak kuasai pun kan, kita tak mau play all game mastery of none. Kalau kita di Malaysia ni memang dalam perlembagaan kita sebut kita mazhab Syafi'i, jadi kita fokus mazhab Syafi'i dulu. Jangan umi tukar-tukar ikut suka kita. Tak boleh macam tu. Menurut mazhab Syafi'i, salah satu syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan seorang itu mendapat rukhsah jama' dan khasar sewaktu bermusafir adalah mempunyai tujuan perjalanan yang jelas. Nak pergi mana tengok bola, nak pergi mana bawa bercuti. Bawa bercuti kan tu sunnah. Nabi ajak, Allah sebut dalam Quran. Jadi jelas, kita jelas nak pergi tu sebab apa. Walaupun tengok bola ni benda yang baik kalau ikut. Sukan tu menyatukan. Kita je over lebih-lebih. Player bola sepak bagus. Saya 4 hari lepas Badrul Bahtiar balik dari Sabah datang nak jumpa. Dia kata bila dia keluar daripada rumah, keluar daripada Sabah, dia rakan-rakan yang lain, even TMG sendiri tanya kenapa berhenti. Nampak dah? Depa kita tengok dalam padang nampak macam bergaduh. Dekat luar bergaduh. Bagus depa. Sama-sama pengurusan, sama-sama ni ambil berat hang aku. ID boleh telefon tanya okey ke tak. Kan? Jadi nampak tak? Depa okey. Penonton yang lebih-lebih. Fan ni. Sama macam kalau tengok ahli politik. Depa dekat parlimen tu, dalam parlimen je berdegang-degang, keluar depa peluk, boleh silaturahim, minum sekali. Kita yang penonton tak ada apa-apa ni, penyokong lah, over terlebih pula dah, apa bergaduh-gaduh, berkeli baling, beracun apa benda. Tolonglah tuan-tuan, patutnya semua benda ini menyatukan manusia. Jadi esok saya pesan jugalah pada penonton ni, pergi dengan niat yang jelas untuk menyatukan, untuk berhiburan, dapatkan sebagai hiburan yang tak bagi hati kita stres. Disebut dengan kesepakatan Imam Mawardi, Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini semua imam-imam mazhab Syafi'i mengatakan yang dikatakan jelas itu adalah al-tanazzuh, iaitu rekreasi ataupun melancong. Maka dibolehkan.
Nah, dibenarkan satu tujuan yang baik kerana ia mengubati diri sendiri, healing lah dia panggil tadi, daripada lemahnya semangat, bosan dan perjalanan melancong juga adalah diharuskan untuk kita dibenarkan jamak dan qasar. Rujuk dalam kitab apa? Ini saya sebut siap-siap. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir jilid yang kedua muka surat 880. Yang kedua boleh dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab jilid yang keempat muka surat 33. Yang ketiga dalam kitab Mukhni Al-Muhtaj jilid pertama muka surat 268. Dan yang keempat mazhab Syafi'i juga dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra jilid pertama muka surat 231. Kenapa saya bagi detail? Agar saya nak tuan-tuan ambil ini sebagai pedoman. Lepas ni nak pergi mana-mana, walaupun dengan bercuti, pergi kenuri, pergi tengok bola, selagi mana bukan di atas tujuan utama untuk bermaksiat, maka dibenarkan untuk kita jamak dan qasar dan mengambil apa jua rukhsah yang diberikan kepada fatrah yang kita sebut yang 6 tadi awal tadi, jamak, qasar, tak puasa, tak jemaah sebagainya, itu sebagai kebaikan dalam kita bermusafir, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi holiday itu juga termasuk dalam kita bermusafir. InsyaAllah mudah terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, senang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan bonus Allah buat musafir. Jadi sebelum sekalian, kita sudah pun sebenarnya berada di segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa satu manfaat untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Apatah lagi sekiranya kita selepas ini ingin bermusafir ke mana-mana, insya-Allah. Jadi di dalam saki baki masa yang tinggal ini, kita nak raikan beberapa lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita. Ada soalan berikutnya daripada Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana pandangan Ustaz mengenai ada yang bermusafir tidak mahu menggunakan keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan seperti disyariatkan untuk solat jamak qasar semasa permusafiran, tapi lebih berminat melakukan ibadah solat secara tamam? Mohon pencerahan dari yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada soalan yang saya rasa sangat bijak. Agar kita tidak salah melakukan pilihan dalam kehidupan. Soalan dia maksudnya dia dapat rukhsah tapi tak mau buat. Konon-kononnya saya pernah jumpa orang memang bila kita dah musafir, kita duduk jumpa kat RNR, kita jom kita semayang sekali. Saya kata musafir. Saya pun musafir, jomlah kita semayang sekali untuk buat jamak dan qasar, maksudnya dua. Oh dah tak mau, saya nak buat penuh kejut kita. Oh okey. Tapi tak apalah, kat situ bukan ruang tanya Ustaz tu, saya nak explain lebih-lebih kan. Takkan saya nak buat nak panggil moderator lah apa bagai kan. Tak apalah, dia nak semayang penuh, tak apalah, mungkin ada sebab dia tertentu. Cuma yang ni yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dengar bagi elok. Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata solat secara khasar atau solat yang dipendekkan atau dihimpunkan secara jamak itu adalah sedekah daripada Allah. Maksudnya rukhsah ni adalah sedekah yang Allah bagi kepada orang yang bermusafir. Hanya orang musafir dapat. Maka kepada kita, maka sebaiknya ambil. Macam kita lah, saya bagi sesamting dekat Da'i Luqman kan. Bagi sesuatu. Sesamting lah kan. Bagi sesuatu kepada Da'i Luqman. Bila Luqman tak ambil, kadang kecil hati saya. Saya susah payah nak bagi. Kalau Da'i Luqman yang handsome, yang comel ni, tiba-tiba tak ambil. Dah jauh di sudut hati tu kadang-kadang, Allah, awak dia tak mau. Jadi Allah tak terasa dengan kita, Allah tak rugi apa-apa dengan kita, tapi Allah bagi, kata Nabi, itulah sedekah daripada Allah. Maka adab sebagai hamba ambil. Adab sebagai hamba, walaupun ambil, kalau tak buat pun tak adalah masuk api Melaka, tak adalah salah dan berdosa. Cuma orang kata apa, kurang beradab sebagai hamba ketika diberikan satu anugerah, kita tolak anugerah tersebut. Kalau Sultan hantar surat nak bagi anugerah kita tak pergi pun, istana akan rasa tak best pihak istana. Sebab apa? Seolah-olah kita menolak darjah kebesaran yang diberikan oleh raja ataupun sultan. Apatah lagi pada raja yang menciptakan sekalian raja. Nah, itu yang pertama. Imam Nawawi sebut apa? Dalam kitab dia kata apa? Salat secara khasar adalah
rukhsah keringanan yang harus dilakukan ketika musafir. Nah, maksudnya digalakkan, dan benda ini dikeluarkan satu daripada Mufti Wilayah Persekutuan bertarikh 15 November 2019 ketika tu di bawah Dr. Zulkifli Al-Bakri, berkaitan galakkan apabila diberikan rukhsah, maka kata Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika dalam fatwa beliau, ambillah sebaiknya ambil, jangan kita seolah-olah bersikap sombong dengan Allah. Diberikan hadiah, diberikan kelonggaran, diberikan keringanan, tiba-tiba kita tak mau buat pula dah. Kerana Nabi nampak macam nampak tak senonoh lah, bahasa mudah kita, nampak lok-lak sangat kan, bila bagi yang mudah nak buat yang payah. Jadi tidaklah sampai kepada martabat haram. Saya yakin mungkin bacaan saya kurang, tapi setakat saya cari, saya tak jumpa lah yang katakan sampai peringkat haram ataupun wajib untuk dia tolak rukhsah nak tunjuk kata rajin. Tak ada kata haram, cuma nampak tak senonoh lah, sebab berdasarkan hadis Nabi tadi, Allah nak bagi sedekah tu kepada kita, hadiah kepada kita, tapi seolah kita menolak, konon-kononnya kita nak buat ibadah yang lebih. Sedangkan ibadah yang lebih itu boleh buat dengan banyak lagi jalan-jalan yang lain yang kita boleh ambil kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut, ambil peluang ataupun sedekah yang diberikan oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi Ustaz, seterusnya Ustaz, setelah mana kita dah selesai melakukan pemusafiran kita, adakah ada adab yang lain Ustaz selepas itu Ustaz? Macam mana? Sebagai contohnya doa sudah sampai ke tempat pemusafir kita sebagainya Ustaz. Silakan. Baik, tadi saya sebut berkaitan doa ketika kita sebelum keluar dengan naik duduk dalam kereta lah. Subhanallah sakral tu saya rasa semua orang dah hafal. Baik, ada doa lagi yang tuan-tuan, hadis doa ni semua saya tahu tuan-tuan pun ingat, cuma tak pernah beramal. Kita tak pernah beramal. Saya pun tak beramal. Kadang-kadang singgah berpuluh-puluh tempat, singgah kencing, singgah berak, singgah makan buah minyak, beli coki-coki, semua singgah beratus tempat tak baca. Tuan-tuan, ni ada satu doa yang Nabi khusus sekali sebut dari Imam Muslim. Nabi kata apa? Bila kita singgah satu-satu tempat dalam musafir ni, kita singgah. Kalau tak musafir pun kita singgah mana-mana tempat. Keluar nak pergi market, kita singgah ke mana-mana, sesi minyak ke apa, amalkan doa ni. Doa dia apa? A'udzu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Makna dia apa? Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna sifatnya dari kejahatan makhluk yang diciptakan, maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkan selain sampai mana ia berpindah pada tempat tersebut. Maksudnya bila kita singgah ni, kita tak tahu mudarat apa yang nak ada di tempat tu, maka baca a'udzu bikalimatin tamat sampai habis tadi. Itu doa saya rasa ingat, a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Maksudnya kita singgah. Baik, macam mana pula bila sampai ke destinasi? Yang pertama, kalimah yang semua ingat juga, kalimah hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Berbeza dengan kita naik bukit. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Banyakkan bertakbir. Nak orang yang kaki-kaki hiking ni, maka banyakkan bertakbir. Ketika turun, banyakkan apa dia? Banyak sebut subhanallah. Naik Allahu Akbar, time turun subhanallah. Time sampai alhamdulillah. Bila sampai di tempat-tempat yang kita dah sampai tujuan, hotel, homestay, rumah kita, maka disunatkan kita bagi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Disunatkan. Maksudnya sampai di tempat, nak masuk rumah, nak masuk kedai, nak masuk homestay, nak masuk hotel, nak sampai ke rumah kenduri kita, ke destinasi kita tu, baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kita mengucapkan salam sejahtera itu, sudah pastilah nak kita, Allah memberikan pemeliharaan yang baik pada perjalanan. Jadi tadi sebelum mula keluar sembahyang sunat, kemudian baca doa sebelum keluar musafir tadi. Kemudian dalam kenderaan itu dibacakan doa naik kenderaan. Dia ada doa naik kenderaan darat, kenderaan laut pun ada doa dia. Dan yang ketiga, bila singgah, tadi doa tadi bila singgah tempat, a'udzu bikalimah tadi fi akhir. Dan yang keempat, assalamu alaina ibadillahis salihin, ketika pada sampai ke destinasi. Jadi komplit kehidupan kita. Doa pun doa saya rasa yang kita ingat belaka lah, yang mudah-mudah, yang bukan yang susah. Ataupun kalau
Dalam perjalanan tu banyak-banyak lupa baca bismillahillazi la yadurru bi'ismin syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Nah, bismillahillazi la yadurru bi'ismin syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Bisa kita baca dalam zikir wirid kita. Jadi amalkan ketika dalam perjalanan tu doa minta perlindungan. Kadang-kadang perlindungan kita tak tahu, kita singgah makan, mungkin ada unsur sihir, mungkin ada unsur gangguan, mungkin ada benda-benda yang tak best ni. Jadi jangan ambil mudah bab-bab musafir ini kerana banyak sangat keberkatan dan kebaikan. Maka teruskan berjalan di atas muka bumi Allah. Saya doakan semakin jauh perjalanan, semakin banyak penyaksian kiri kanan pokok bakau makhluk-makhluk yang dikelilingi kita jadi saksi di hadapan Allah di atas perjalanan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kalau tak mampu nak amalkan semua adab pun, kita beramal dengan doa-doa yang telah berkongsikan oleh Ustaz tadi pun sudah pun merangkumi ataupun melengkapi perjalanan pemusafiran kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun pada di penghujung rancangan. Mohon Ustaz membaca sedikit doa ringkas agar pertemuan kita pada pagi ini bertemu dengan keberkatan. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat, ya Allah. Ya Allah, negara kami bakal berdepan dengan satu pilihan raya, ya Allah. Maka kau berilah ketetapan hati yang baik kepada kami semua sebagai orang yang bakal jadi pengundi, ya Allah, untuk memilih calon yang terbaik yang kau pimpin hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah pemimpin yang amanah kepada kami, yang baik akhlaknya, ya Allah. Ya Allah, kau berilah kesantunan hati kepada semua pemimpin-pemimpin kami agar mereka tidak bergaduh sesama mereka, agar mereka tidak menyerang sama mereka, agar ada kesantunan akhlak yang baik sama mereka, ya Allah. Ya Allah, pilihlah negara kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Pada kami yang masih ada mak dan ayah, kau permudahkanlah urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang kami pernah lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Ya Allah, kalaulah ibu dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana. Lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit pada pagi ini, kau sembuhlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Arhamar Rahimin. Pada semua penonton, tanyalah Ustaz, kau berkatilah pertemuan kami pada pagi ini, ya Allah. Kami pendosa, tapi kami mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Maka ampunkan dosa kami, tetapkan hati kami dengan pengajian sampai kami mati, ya Allah. Rahmatilah sahabat kami, adinda kami, kekanda kami, dan semua yang terlibat dalam dan di luar yang tidak disebutkan nama, tapi kau mengetahui segalanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas pengusian ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dan kesihatan untuk sampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Terlepas info atau siaran dari awal, jangan lupa untuk catch up semula dengan aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jadi selamat sekalian, saya mohon maaf sekalian terkurang di mana-mana terkasar tutur bicara. Saya dan Luqman mohon maaf. Bertemu lagi di episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.